Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video ni insyaAllah saya nak sambung sikit perbincangan berkenaan dengan strategi sewaktu market bearish, sebagaimana yang kita bincang sebelum ni. So ini part 2, bahagian yang kedua. So saya nak share something extra lah. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ni insyaAllah. Okay, sebelum ni saya ada share video lebih kurang sejam tuan berkenaan dengan strategi sewaktu market tengah bearish, strategi untuk long term. Dan saya dah tahu tak ramai orang akan tengok video tu daripada awal sehingga ke akhirnya. Dan saya yakin orang yang tengok part 2 ini hanyalah orang yang tengok daripada awal sehingga ke hujung lah video tersebut. Dan saya ucap tahniah kepada rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua yang istiqomah follow saya daripada awal sehingga ke saat ini. Dan tak ramailah orang yang akan follow belajar betul-betul kata istiqomah dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu yang bersifat percuma ni lah. Biasanya kalau kita buat kelas-kelas yang percuma, kita buat video, kita share, biasanya orang tak akan appreciate dan merasakan ilmu yang kita share ni ilmu yang mungkin tak ada nilai ataupun ilmu yang kadang-kadang yalah, kadang-kadang kita tak boleh salahkan diorang juga sebab kebanyakan orang yang buat video, buat konten-konten dalam YouTube, dalam TikTok dan sebagainya, biasanya video-video itu bersifat preview. Yang mana kalau nak tahu lebih kena subscribe, kena bayar yuran, kena pergi kelas berbayar yang mahal. Wujudnya video-video seumpama itu menyebabkan dia memberi impak kepada video-video yang saya buat ini. That's why saya tak adalah kecewa sangat tapi saya buat juga video ni kerana apa? Kerana saya memikirkan tentang anak-anak saya yang sedang membesar yang mana waktu saya rekod video ini mereka baru berumur 11 tahun, ada yang 13 tahun yang mungkin kalau saya ajar dia orang pada waktu ini mereka tak faham lagi apa yang saya sebut Dan saya rekod ini sebenarnya bukan untuk tuan-tuan saja tapi untuk anak-anak saya yang mana mereka akan membesar nanti. Saya yakin dan percaya kalau saya tak ada di dunia ini, mereka akan tengok balik video-video yang saya rekod ini dan mereka akan belajar. That's why saya akan cuba explain sebagaimana yang saya faham supaya you all yang tengok video ni faham. Kerana apa? Kerana saya anggap anak-anak saya nanti akan tengok video ni dan saya nak anak-anak saya nanti faham sebagaimana yang saya faham lah. Okay. So, okay, kita tak nak bincang panjang hari ni. Saya nak sambung sedikit saja berkenaan dengan teknik ataupun strategi yang kita bincang sebelum ni. Ini part 2, bahagian yang kedua. Strategi waktu market bearish dan kita bincang berkenaan strategi ni bukan untuk trading yang bersifat short term. Bukan kita beli counter-counter yang kita kata mempunyai ciri-ciri yang kita bincangkan sebelum ini untuk tujuan kita nak jual minggu depan ataupun kita nak jual bulan depan. Tidak. Sekurang-kurangnya 1 tahun lah. Biasanya dia punya timeline dia ataupun dia punya duration dia selama 1 tahun lah. Dan kalau kita nampak syarikat itu memang strong fundamental dia, mungkin kita boleh aim 3 ke 5 tahun. Dan kalau betul-betul kita confident dengan company itu, dengan management dia, dengan nature of business yang dia buat, dengan pengurusan yang bagus, mungkin kita boleh simpan sampai ke anak cucu kita. Tak mustahil. Dan itu yang berlaku kepada saham-saham yang meletup sekarang ini. Sebagai contohnya saham Apple, saham Google, yang mana kalau kita tengok waktu permulaannya mungkin murah saja, tapi orang simpan. Ada yang beli di awal-awal IPO dan simpan sehingga sekarang. Dan of course sesiapa yang beli di awal penyelesaian syarikat berkenaan di market di US sampai sekarang ini mungkin mereka dah capai level billionaire contohnya. Dan itu pun tak mustahil dengan market kita di Bursa Malaysia lah.
Okey, alright. So part tu kita tak nak bincang banyak sangat. Mungkin kita go through sikit slide yang tak banyak sebelum ni kita bincang berkenaan dengan apa yang disebut oleh Warren Buffett be fearful when others are greedy and greedy. Okey, and greedy. Sekejap And greedy only when others are fearful Uh, apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya ini satu kata-kata yang sangat masyhur dalam kalangan traders Kita kena berani bila nampak orang takut dan kita kena takut bila nampak orang seronok bila nampak orang beria-ria nak masuk dalam sesuatu market sewaktu tu kita kena be careful. Itu yang trader-trader profesional ataupun trader yang berpengalaman buatlah. Okey. Tak nak bincang panjang kita teruskan kita punya ni. Sebelum ni kita bincang okey, untuk kita apply teknik ini kita perlu analisa lah dari segi market. So kalau boleh kita cari keadaan di mana indeks membuat signal seakan-akan membuat signal reversal lah sebagai contoh indeks SPM/KLCI sebelum ni kita bincang dah menyentuh beberapa kali di arah 1370, maka dia membuat lantunan setiap kali disentuh dia buat lantunan maka ini ciri-ciri untuk kita aplikasikan teknik inilah. Okey, dan strategi kita kata guna idle fund sahaja, fund yang kita tak guna daripada kita simpan di bank contohnya. So baik kita letak dalam kaunter-kaunter yang menepati ciri-ciri yang kita bincangkan sebelum ni Okey, mindset kita of course more than 1 year. Okey, jangan harap kita beli hari ni minggu depan kita nak jual ataupun bulan depan kita nak jual dengan harga yang tinggi, tak sebab selain daripada capital gain kita fokus kepada bonus ataupun kita fokus kepada dividen yang diberikan kepada syarikat itu kepada kita Alright. Seterusnya kita bincang tentang fundamental syarikat yang bagus. Okay, of course kalau sesiapa yang belajar fundamental kita boleh guna 5 magic numbers kita boleh guna macam-macam lah angka-angka yang kita boleh analisa daripada fundamental punya syarikat. Syarikat of course yang paling penting sekali syarikat tu ada buat sales, ada profit syarikat yang buat untung kita tengok dia punya quarter report dia kita tengok dia punya annual report. Kemudian yang penting juga adalah counter yang bagi dividen, counter yang appreciate dia punya investor. Jangan beli counter-counter yang kedekut tuan-tuan sale banyak tapi tak pernah bagi dividen. So itu bukan ciri-ciri counter yang kita carilah. Alright. Seterusnya secara teknikalnya counter-counter tersebut sedang menunjukkan signal berlakunya reversal ataupun secara mudahnya dia berlaku di area support lah dia punya chart dia dah menunjukkan area strong support. Ada orang tanya apa maksud strong support? Apa maksud strong support Strong support ni secara umumnya dia bermaksud sekurang-kurangnya 2 kali lantunan lah. Tapi ada orang kata 3 kali So definition yang sebenarnya adalah 3 kali kalau kita buat trend line dipanggil valid trend line kalau 2 tu dipanggil tentative trend line. Kalau 3 valid lah. Maksudnya 3 tu very strong lah. Bukan very strong maksudnya kita boleh rely lah kepada trend line tersebut untuk kita predict pergerakan di masa hadapan walaupun tak mustahil dia akan break bahkan banyak je contoh-contoh yang dah valid trend line tapi dia break juga so itu kita kena faham lah tapi untuk strong support ni sekurang-kurangnya 2 maksudnya dia sentuh area support kemudian dia uji sekali lagi so sekurang-kurangnya 2 kali sentuh area yang sama ataupun aras yang sama kemudian berlakunya lantunan lah. So kita boleh, dan seeloknya lagi adalah counter yang membuat higher high. Setelah dia membuat strong support, kemudian dia membuat higher high dan higher low. Maksudnya mempunyai ciri-ciri uptrend lah. Okey, di peringkat permulaan Sebelum ni kita ada bincang yang Andrew Ng pengarang buku. Dia cerita tentang lastik punya ni kan.
last tick punya teknik, yang mana last tick tu sebenarnya dia merujuk kepada higher high, higher low lah. Okey. Alright. So, pada kali ni saya nak tunjuk satu counter tuan-tuan. Sekejap, saya prepare sekejap. Okey, insyaAllah saya nak share satu counter ni. Saya rasa dia, of course lah, dia memenuhi ciri-ciri yang kita bincangkan sebelum ni lah. Okey, so kalau kita tengok counter ni nampak macam tak menarik. Saya sendiri pun tak masuk lagi counter ni. Cuma saya ada benda yang saya nak share dalam counter ni lah. Okey, apa yang kita tengok ciri-ciri dia. Kan kita bincang berkenaan dengan DDD. Ini maksudnya dividen lah. D ni merujuk kepada ex-date dividend. Ex-date dividend maksudnya, mungkin ada orang tanya apa maksud ex-date. Ex-date ni maksudnya hari di mana ex-date ni hari di mana kalau kita masuk pada hari itu kita dah tak layak dah. Jadi kita dah tak layak dapatkan dividen. Menyebabkan biasanya pada hari ex-date ni harga dia akan drop. Sebab apa? Sebab orang yang pegang counter ni sebelum ni dengan tujuan untuk dapatkan dividen, bila sampai ex-date dia dah boleh jual. Kalau dia jual pun dia masih lagi entitled, dia masih lagi layak untuk mendapat dividen. That's why orang yang masuk counter dividen, sesetengah trader ataupun investor dia akan keluar pada hari dividen. Pada hari ex-date. Okay. That's why kita kata sebelum ni saya buat video kan, D is for danger. Okay. So kalau kita tengok okay, pada hari D nampak dia merah. Pada hari D dia merah. Hari D merah, nampak dia membuat penurunan. Tapi tak adalah obvious sebagaimana yang kita dapat tengok dalam counter apa sebelum ni, B plan counter B plan memang obvious. Berlakunya ex-date dia drop dan ada yang drop begitu banyak tapi dalam counter BP plus ini so tak tinggi sangatlah dia punya penurunan dia walaupun ada juga merah okey. So kita tengok history dia. Okey, juga merah So waktu ex-date ni biasanya merah lah tuan-tuan Sebab apa? Sebab orang yang layak terima dividen dia keluar Contohnya yang ni pun samalah. Tapi dia keluar awal lagi lah. Okey. So siapa yang pegang sehingga the day before ni, okey, so hari seterusnya dia boleh jual lah. Bila dia jual pun dia still layak untuk mendapatkan dividen lah. That's why harga dia drop So tuan-tuan boleh kaji B plan. Okey, B plan memang obvious nampak sangat ketara lah waktu ex-date dia turun dengan mendadak lah. Okey. Tapi tak penting tuan-tuan kalau kita nak guna strategi ni, kita abaikan dia punya harga yang drop tu. Okey, disebabkan DD ni lah disebabkan ex-date ni. Okey, cuma yang kita nak highlight adalah kriteria yang kita sebut sebelum ni lah. Yang penting counter yang memberi dividen. Dan kalau kita tengok secara fundamentalnya syarikat BP Plus ni, okey, kita tengok okey, kuning hijau menarik yang secara umumnya. So bolehlah kita tengok kita punya ni financial information ini. Alright. Tengok sentiasa dibuat profit. Okey, syarikat yang sentiasa dibuat profit sama ada quarter report ataupun dia punya annual report sentiasa membuat profit dan dia punya profit margin pun quite okay lah 6%, 7%, 10%. Alright. Okey, adalah turun naik dia punya ni income dia punya revenue dan sebagainya lah ada turun naik So kalau kita tengok dia punya dividen, okey, so syarikat ini memang konsisten lah bagi dividen ada yang 4 tahun sekali ada yang so tengok financial year ni okey, berakhir 31 Disember ni nampak pada 31 Disember 2022 financial year berakhir 31 Disember 2022 ada 4 dia bagi 4 kali. Tahun 2021 ada berapa ni? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 7, 7, 8 sorry, 7 lah tahun 2021 ni 7. So kita boleh tengok dekat bini pada tahun 2021. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, mungkin dia 4, 5, 6, 7 tak cukup so, mungkin adalah X date tu mungkin dia awal, lepas tu dia bagi dividen tu lambat dan sebagainya lah so yang tu kita kena tengok details lah Okey tuan-tuan apa yang saya nak share yang ni kita dah bincang lah sebelum ni. Kita nak tengok counter ni kenapa saya kata menarik sebab kalau kita tengok dia punya dividend yield dividend yield dia adalah 4.44%. 4.44%. Tak adalah tinggi sangat Tapi okey lah kalau kita nak banding dengan ASB, tabung haji dan sebagainya. Comparable lah bolehlah kita banding So 4.4 ni agak okey lah dah melepasi inflasi dah selain daripada kita simpan duit kita dekat bank. So baik kita letak duit kita dekat sini dengan harapan kita juga dapat profit daripada capital gain okey, apa yang menarik lagi saya nak mungkin sebelum ni tak ada saya tunjuk kosong saja dia punya dividend policy So dividend policy syarikat ini memang dia kata 40% 40%. Cuma kita kena baca details apa maksud 40% ini? Apa maksud dividend policy tuan-tuan ni? Dividend policy ni adalah polisi yang ditetapkan oleh syarikat, yang ditetapkan oleh syarikat certain portion. Contohnya berapa persen daripada net profit setelah ditolak cukai dan sebagainya, berapa persen yang akan diperuntukkan untuk bayar dividen itu yang dimaksudkan dengan dividend policy lah kalau kita tengok syarikat-syarikat lain kan tuan-tuan banyak syarikat yang dia buat untung gila-gila punya dalam bisnes dia. Tapi jarang sangat dia bagi dividen. Ini saya kata syarikat yang kedekut lah Syarikat yang kedekut. Saya tak tahu dia buat bisnes tu, orang yang masuk buat investment dalam syarikat-syarikat seperti itu, apa dia punya matlamat dia dia letak duit tapi tak bagi dividen jadi bagi saya counter-counter yang seperti itu tak sesuai lah untuk kita pegang dalam masa yang lama. Kerana apa? Kerana biasanya orang pegang kaunter lama ni dipanggil investor dan investor ni biasanya dia nak manfaat lah daripada hasil perniagaan itu so dalam bentuk dividen, dalam bentuk bonus dan sebagainya lah. Okey, tapi kalau syarikat tu tak pernah bagi dividen, bonus pun tak pernah bagi, walaupun dia untung gila-gila punya syarikat tapi saya kata syarikat tu syarikat kedekut lah Okey, yang penting tuan-tuan dalam syarikat BP Plus ni dia bagi dividen dividen yield ni of course tidak tepat tidak tetap so dia sentiasa berubah dividen policy ni tuan-tuan dia akan tetap. Okey, dividen policy ni dia akan tetap selagi mana tak ada statement yang membatalkan dia ataupun mengurangkan dia, menambahkan dan sebagainya lah. Okey, contohnya daripada AGM company so company decide nak turunkan ataupun nak naikkan daripada 40% nak naikkan 50%. So dia akan berubah lah. Tapi jarang lah tuan-tuan ni berubah dekat sini biasanya dia akan tetap lah untuk tempoh yang lama So kalau kita nak tahu dia punya details ni, dia punya details dividend policy ni, kita klik saja details, so akan keluar lah dia punya information So kita boleh baca dekat sini dividend policy, the board of directors of BP Plastic Holding Berhad wishes to announce that the company has adopted a dividend policy of distributing minimum of 40% 40% of the consolidated profit after tax and non-controlling interest in respect of any financial year to each shareholder, bla 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 lah, boleh baca So this dividend policy shall commence in the financial year ending dia bermula 31 Disember 2016. So announcement ni dibuat pada 15 Februari tahun 2026 So kita boleh baca lah dalam Bursa Malaysia memang ada lah announcement ni. So kalau kita copy yang ni
Sepatutnya ada lah dalam Bursa Malaysia punya website. Okey, ni nampak so ini senarai-senarai apa ni announcement yang mana kita boleh carilah announcement ini pada 15 Februari 2016 15 Februari. Okey, mana 15 Februari? Panjang so tahun bila dan sebagainya. So kita kena carilah kena carilah akan jumpalah announcement ini. Okey. Alright, so dia kata polisi syarikat akan bagi 40% daripada apa tadi? Daripada minimum 40% of the consolidated profit after tax. Okay? And non-controlling interest. Maksudnya, kalau kita nak deep dive lagi kan, kalau kita nak tengok secara mikro kan, kita boleh analisa tuan-tuan kita boleh tengoklah dia punya contohnya kita tengok dia punya alright. Yang ni dividen. Contohnya kita ambil 31 Disember tahun 2022 ni yang mana ex date dia pada 16 Mac. Okey, 16 Mac. Kita boleh tengok 16 Mac 2023. Okey, 16 Mac 2023. Ni kan? Yang ni 16 Mac ni maksudnya ex date. Okey, kita tengoklah dekat sini. Ex date 16 Mac. Kita boleh tengoklah dia punya apa ni details kat sini. Cuma tuan-tuan kena compare dengan dia punya report dia punya financial punya ni lah report yang mana kita boleh access dekat sini kita kata tadi dia punya ni date dia okey 27 Februari yang ni kita ambil yang ni lah. Okey 27 Februari ex date dia 16 Mac 27 Februari 2023. 27 Februari yang ni lah 27 Februari 2023. Right. So statement ini akan ada dalam ni. So kita klik saja dekat QOQ ni ataupun YOY. Quarter on quarter ni kita klik and then dekat sini dia ada details dia dia ada details dia So kita klik saja dekat sini alright. So kita klik, kita boleh tengoklah details kat sini Okay. So kalau nak baca ni of course lah kalau you all nak apa ni membiasakan diri sangat bagus lah. Boleh go through dokumen-dokumen seperti ini untuk membiasakan diri. Yang penting kalau nak cari perkara yang berkaitan dengan dividen, okay, just search sajalah Ctrl F dekat keyboard, kemudian type je dividen Sekejap. Okay, so type je dividen. So ada 14. Okay, ada 12 perkataan dividen dalam ni. So boleh tengoklah. Okay, dia punya details dia dia punya details okay. So ini point yang biasa saya akan tengoklah the following dividend payment were made during the current quarter and 12 period 12 months period and that 31st December 2022 So dia punya detail ada kat sini kemudian untuk tahun 2000 untuk tahun keuangan berakhir 31 Disember 2022 ada beberapa dividen yang telah diberikan So kita boleh compare lah dengan data yang ada dekat sini lah. Okey. Kita boleh compare yang mana dividen yang sebelum ni dia bagi kan tahun 2022 ni yang berakhir 31 Disember 2022 ada yang dibagi segi 1.5 sen, 1.5 sen, ada 1 sen, ada 1.5 sen. Maksudnya 4 kali dividen kan. So tengoklah dekat sini ada report ni. Memang kita boleh track lah dia punya pembahagian dividen Okey. So yang ni berapa amount total amount yang diperuntukkan untuk bayar dividen So untuk bayar dividen kita boleh nampaklah dekat sini So jumlahnya adalah 4.22 ini million 4.22 million ada
ada kosong 30 kat belakang ni. Maksudnya dia bagi dividen sebanyak 4,222,222 untuk first single tier interim dividend of 1.5 sen. Yang ni lah yang ni lah merujuk kepada 1.5 pun second single tier interim pun sama juga. Okey, second punya dividen pun 1.5 sen pada 7 Oktober maksudnya dibayar pada 7 Oktober 2022. So kita boleh tengok payment dia 7 Oktober 2022 1.5 sen. Okey, so benda ni kita boleh tengok detail lah tuan-tuan semua transparent. Itu yang menarik tentang saham dan banyak benda yang kita boleh belajar lah daripada saham ini. Sesiapa yang tak biasa dengan bisnes pun, kalau kita biasa baca dia punya financial report kita akan banyak belajar. Kita akan banyak belajar. Okey. So point saya adalah kalau kita tengoklah dia punya cost dia bagi dividen, kemudian tengok dia punya net profit Dia punya net profit contohnya untuk yang first tadi dividen tadi dia punya net profit dia 7.5 juta 7.5 kemudian dia bagi dividen berapa total tadi? Dia bagi dividen total untuk yang first dia bagi 4.2 okey, dia untung berapa tadi? Dia untung syarikat ni untung net profit untuk yang ni tak kira revenue, dia kira net profit 7.5 juta lah. 7.5 juta dan dia bagi dividen 4.44 Dia bagi berapa tadi? 4.22. So kalau kita kira sekejap 4.222 bahagi dengan berapa dia punya net profit dia. Sekejap net profit dia tadi 7.55. So bagi dengan 7.542 darab dengan 100 So berapa persen dividen dia bagi? 55.9 maksudnya 56 lah. 56%. So dia punya dividen policy adalah 40%. Okey, dia punya dividen policy tapi dia kata at least 44% ke 40% 40%. Dividen policy dia at least, dia kata tadi at least 40%. Minimum 40%. Okey, tetapi dia bagi untuk yang Januari tu okey sebanyak 4.222 million yang mana mewakili ataupun sebenarnya adalah 56% 56% daripada dia punya net profit lah. Okey. So kalau kita tengok second apa ni pun sama jugalah so kita boleh tengok dia punya net profit. Tengok dia punya net profit. Okey, samalah. Okey. Lebih kurang lah cuma dia kata tadi sekejap dia kata tadi payment dia 7 Oktober payment dia 7 Oktober 4.222 so kita tengok saya rasa macam kurang sikit 4.222 bahagi dengan berapa net profit dia punya net profit dia adalah 12. Okey, bahagi dengan 12.192. Okey. Darab dengan 100 sebenarnya kurang daripada 40%. Saya tak pasti kenapa. Macam mana dia boleh bagi kurang daripada 40%. Sepatutnya dia kena more than 40% lah. Okey. Alright, sebabnya dia punya dividen dia ni kurang daripada 40%. Mungkin ada justification dekat sini
mungkin ada justification. So kita kena bacalah dia punya financial report. Mungkin ada sebab lah kenapa dia tak bagi minimum of 40% tadi sebagaimana yang dijanjikan dalam dividend policy lah. Okay. So ini santai-santai saja. Saya tak plan untuk buat structure perbincangan kita. Saya nak membiasakan tuan-tuan dengan istilah-istilah dengan function-function yang ada dalam Malaysia Stockbiz ini supaya kita lebih celik dalam kita membuat keputusan. Cuma saya sendiri saya tak masuk kaunter ini. Saya belum masuklah. Saya tak buat kajian lagi secara terperinci. Okey, sebab ada banyak lagi lah selain daripada apa yang saya cerita tuan ni. Mungkin saya akan tengok ada beberapa ciri lagi yang mana kalau saya ada banyak option, inilah antara option yang saya akan consider lah. Cuma saya akan buat analisa yang lebih terperinci lagi lah sebelum saya buat decision untuk masuk, especially untuk long term lah. Okey, tapi kaunter ini memenuhi syarat lah. Okey. Tapi saya ada beberapa kaunter lain. Okey, yang mana insyaAllah nantilah saya akan share macam mana saya screen kaunter-kaunter yang membuat pergerakan seperti ini. Okey, yang penting syarikat ini dia punya company ni dia membuat cukup syarat cukup syarat yang kita bincang sebelum ni. Company yang sentiasa profit, yang sentiasa bagi dividen kepada dia punya investor dia dan dari segi dia punya chart secara teknikalnya dia membentuk dia membentuk support yang strong. So kalau kita tengok dekat sini sekali 2 kali, 3 kali, 4 kali ada 4 kali ini 2 kali disentuh dekat sini sebab yang sama. Okey, maka kita kata ini adalah strong support. Dan kita punya risiko sekiranya kita tiba-tiba nak pakai duit urgent, so kita punya risiko kemungkinan dia punya harga dia drop dalam berapa persen? Dalam 6 to 7% only dalam 6 ke 7%. Kalau kita belilah kalau kita beli counter kat sini, of course disclaimer ini bukan buy call, trade at your own risk lah. So kalau kita beli kat sini, kita decision, kita pejam mata tiba-tiba kita perlukan duit tiba-tiba dan kita perlukan jual. Bila kita tengok mungkin harga dia berada di area support, maka kita akan rugi dalam sekitar 7.49 saja untuk kita mencairkan dalam bentuk RM. Kalau worst scenario pun kalau dia turun, dia akan cari next support iaitu sekitar 90 sen. So kita akan kerugian dalam 30%, okay? Sekitar 30%. Alright, yang ni saya consider strong lah strong support juga sebab banyak kali dia cuba di area sini tapi tak pecah maka risiko kita adalah dalam 30% sahaja. Tapi dengan keadaan counter yang seperti ini, biasanya dia susah nak turun tuan-tuan Susah nak turun sebab apa? Sebab kalau dia turun lagi, orang yang fokus pada dividen ni dia akan beli Kalau dia turun, okey, counter-counter yang seperti ini, harga membuat penurunan, bisnes pun masih berjalan seperti biasa. Biasanya akan ada penunggu yang akan menunggu harga yang rendah tu dan dia akan push harga naik ke atas balik. Okey, sebab itu saya tak risau beli counter-counter seperti ini sebab dia mempunyai fundamental yang strong. Counter pun syarikat pun sentiasa bagi dividen, maka saya tak risaulah. Kalau dia nak jatuh pun jatuhlah, I don't care. Sebab apa? Saya dah pegang unit saham yang secukupnya. Bila tiba waktu dia isytihar dividen, saya akan dapat dividen tersebut. Okey. Berapa persen tuan-tuan? Sekurang-kurangnya 4.4% tadi yang kita bincang tadi kan. Alright. Of course lah, dia bukan jaminan kemungkinan ada juga syarikat yang tiba-tiba tak bagi dividen sebab apa? Sebab prestasi syarikat yang tak berapa bagus untuk tempoh sebelum tu. Okey. Alright. Cuma saya tak share lagi macam mana saya cari counter-counter seperti ini. Mungkin dalam video-video seterusnya mungkin kita boleh bincang lah kot. So kalau ada sebarang soalan, sebarang feedback tuan-tuan boleh turun dalam ruangan komen di bawah. Sebagaimana saya sebut tuan-tuan, saya sekarang ni jarang buat video. Kerana apa? Kerana saya fokus pada robot trading. Yang mana saya bukan nak promote ni tuan-tuan saya nak cerita apa yang saya buat sekarang ni. Sebab apa saya kurang buat video sekarang ni. Saya tengah fokus kepada satu robot trading. Saya tak nak promote saya tak nak sebut. Tuan-tuan boleh cari dalam channel ini.
apa ni, robot tersebut. Yang mana ramai orang tak percayalah tentang validity of that robot sama ada dia betul-betul buat trading ataupun dan sebagainya. Tapi setakat yang saya siasat, saya bersama dengan orang yang dah lama, mereka yang pakar dalam bidang, so saya nampak bahawa benda ni bukan scam lah. Okey, so saya sarankan rakan-rakan yang mungkin ada extra cash, mungkin boleh park sedikit di situ dengan minimum modal yang sangat minimum, dan cuba rasa sendiri macam mana trade robot itu dan buat kajian sendirilah. So kalau yakin barulah kita tambah modal yang lebih. Sebab apa saya cerita ni tuan-tuan, sebab saya nampak benda ni dia akan boom di masa hadapan. Waktu ni sekarang orang skeptikal, tapi saya dah masuk awal dan sekarang ni saya dah free risk dah. Saya tak ada risk dah. Okey, dia untuk balik modal 100% itu dalam masa mungkin 2 ke 3 bulan. So selepas itu kita keluarkan semua modal dan yang profit yang kita ada dalam platform tersebut dia akan teruskan trading. Okey, dan kita hanya kutip hasil sajalah. So alhamdulillah sekarang ni saya pun dah risk free, dah tak ada risiko dah. If anything happen, don saya okey. Okey, so saya mengajaklah tuan-tuan supaya explore benda ni. Okey, supaya kita tidak tertinggal. This is the future. Kalau betul ini boleh bertahan lama, maka beruntunglah orang-orang yang terlibat di awal. So biasanya kita dah terlewat dah baru nak join apa dipanggil FOMO, fear of missing out. Yang mana kita takut kita takut terlewat, maka kita masuk, sebenarnya kita masuk lewat lah. Okay, itu kita nak avoid lah. So that's why pada waktu ini, waktu orang masih skeptikal tentang robot tersebut, so saya sarankan tuan-tuan buat kajian. So kalau nak tengok macam mana nak join, boleh tengok video-video saya sebelum ini dan boleh subscribe lah. Dan ada support yang saya sediakan, tuan-tuan boleh WhatsApp lah guna link yang telah di-upload dalam ruang komen ataupun ruangan description. Allahu Akbar. Saya dah pernah mengantuk sangat dah ni. Saya kira itu saja untuk kali ini. Mungkin saya akan sambung lagi video ni untuk apa ni, especially khususnya berkaitan dengan teknik untuk kita cari konten-konten seperti ini. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.